Waktu semua orang tengah mengangkat jenazah untuk dimandikan, tak semena-mena Kak Mas nampak dari jauh lagi mayat tersebut tiba-tiba bajunya bertukar jadi warna merah, dan yang lebih memeranjatkan lagi, rambut mayat tu terurai panjang jatuh ke lantai. Hai semua, Assalamualaikum. Welcome back to our channel. Kepada yang baru je sampai channel ni, saya ucapkan selamat datang. Jangan lupa tekan dulu button subscribe dan turn on notification supaya anda tak terlepas nak dengarkan kisah-kisah seram yang akan saya kongsikan dalam episod-episod yang akan datang. Kepada yang dah subscribe channel ni, saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih. Jangan lupa untuk like, share dan komen video-video kami. Yang masih lagi belum follow TikTok channel kami, jangan lupa untuk follow Alam Seperti Maya. Sebelum tu, saya perkenalkan diri saya Irene, pencerita kisah seram yang akan membawa anda ke alam seperti maya. Rentetan daripada episod sebelum ni, hari ni Irene akan kongsikan bahagian 2 pengalaman seram yang dialami oleh Kak Mastura. Untuk pengetahuan semua, bagi episod kali ni adalah berkaitan dengan pengalaman Kak Mas ketika menginap di beberapa hotel yang terletak di Melaka dan Negeri Sembilan. So, tanpa membuang masa lagi, jom kita dengarkan. Wallahulladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Kisah yang pertama ini berlaku pada tahun 1998. Waktu tu Kak Mas berusia 6 tahun. Masa kecil, Kak Mas menetap di Alustar, Kedah bersama dengan keluarga dia. Satu hari, Kak Mas ikut ayah Kak Mas pergi kerja. Tengah-tengah ayah Kak Mas buat kerja, tiba-tiba ayah Kak Mas dapat satu panggilan. Panggilan tu menyatakan bahawa ada salah seorang anak staf ayah Kak Mas meninggal dunia pada hari tu. Tanpa berlengah lagi, ayah Kak Mas pun membawa Kak Mas untuk pergi singgah ke rumah staf ayah Kak Mas tu. Menurut cerita Kak Mas, kawasan rumah staf ayah Kak Mas tu adalah kawasan kampung. Waktu kejadian tu berlaku, bila sampai aja di rumah orang meninggal, Kak Mas merasakan dunia dia jadi pelik. Walaupun dia berdiri dekat rumah tu dan melihat keadaan sekeliling orang yang tengah menguruskan jenazah anak kepada kawan ayah Kak Mas tu, tapi Kak Mas rasa dunia dekat sekitar dia bergerak perlahan tiba-tiba. Dalam hati budak yang berusia 6 tahun ni pun berkata-kata, apa sal jadi macam ni? Waktu semua orang tengah mengangkat jenazah untuk dimandikan, tak semena-mena Kak Mas nampak dari jauh lagi mayat tersebut tiba-tiba bajunya bertukar jadi warna merah, dan yang lebih memeranjatkan lagi, rambut mayat tu terurai panjang jatuh ke lantai. Panjang sangat rambut dia. Kak Mas terkejut sebab yang meninggal tu adalah kanak-kanak berusia lebih kurang 8 tahun, tapi rambut dia panjang sangat berjurai ke lantai apabila orang angkat mayat tersebut. Walaupun ketika itu Kak Mas baru berusia 6 tahun, tapi Kak Mas masih lagi boleh berfikir secara logiknya, budak usia 8 tahun tak mungkin ada rambut sepanjang tu, sebab rambut dia panjang daripada manusia biasa. 20 tahun kemudian, iaitu pada tahun 2016, satu hari Kak Mas ada sebuah training berkaitan dengan bisnes yang diadakan di salah sebuah hotel yang terletak di Port Dickson, Negeri Sembilan. Nama hotel tersebut Irene tak dapat nak bagi tahu sebab hotel tu masih lagi ramai orang datang. Cuma hint dia adalah hotel ni famous juga dekat PD dan dah banyak kali tukar nama. Menurut cerita Kak Mas, hobi Kak Mas ni pagi-pagi ketika bersiap-siap sebelum pergi training, dia akan make up di dalam bilik air. Kalau Kak Mas make up dalam bilik air, biasanya dia akan buka pintu bilik air. Macam biasa, waktu pagi tu ketika Kak Mas sedang sibuk make up di dalam bilik air, tiba-tiba Kak Mas terperasan daripada pantulan cermin di depan dia ada satu kelibat wanita berambut panjang sampai ke lantai dan berbaju merah. Sama seperti mana wanita yang dia jumpa ketika dia berusia 6 tahun di rumah staf kawan ayah dia yang meninggal anaknya tu. Kak Mas masa tu terkedu dan dalam hati Kak Mas berkata-kata, jumpa lagi dia ni. Sebab Kak Mas kata dah lama sebenarnya dia tak pernah nampak pun perempuan yang berbaju merah tu. Tiba-tiba saja bila dia menetap di hotel Port Dickson tu, dia didatangi dengan perempuan berambut panjang dan berbaju merah, sama macam mana dia pernah alami dulu. Kak Mas kata masa perempuan tu melintas di tepi bilik air, wajah perempuan tu tak nampak sebab dia membelakangi Kak Mas, tapi fizikal perempuan tu sama macam mana 20 tahun yang dia pernah nampak dulu. Lepas saja perempuan tu melintasi kawasan bilik air, Kak Mas cepat-cepat
cepat-cepat keluar daripada bilik air dan menjengah. Kot-kot perempuan tu ada lagi dekat luar bilik air. Tapi bila Kak Mas jengukkan aja kepala keluar, tak ada siapa-siapa pun. Menurut kata Kak Mas, hotel di Port Dickson tu memang antara salah satu hotel yang terkenal dengan banyak kisah seram, sebab Kak Mas dan kawan-kawannya bukan sekali dua menetap di hotel tu, banyak kalilah juga. Dan setiap kali training di situ memang confirm akan ada aja peristiwa-peristiwa seram. Kisah yang kedua ini berlaku di hotel yang sama yang terletak di Port Dickson, Negeri Sembilan. Waktu tu, macam biasa, Kak Mas menghadiri training untuk bisnes dia. Kak Mas ni ada seorang kawan baik yang bernama Nabila. Satu hari, sewaktu sedang training di hotel tersebut, Kak Mas perasan Nabila ni, dia nampak diam aja. Muka dia pun pucat, tak macam selalu. Padahal Nabila tu seorang yang ceria. Kak Mas ni dapat agak ada sesuatu yang terkena dekat Nabila. Tapi dia diamkan aja dulu. Tak sampai setengah jam, tiba-tiba Nabila histeria. Mereka semua terpaksa berhentikan dulu training dan cepat-cepat bawa Nabila ke kawasan surau hotel tu. Menurut cerita Kak Mas, mereka mempunyai beberapa orang alim yang boleh mengubatkan orang sakit. Pada hari kejadian, ada salah seorang ustaz iaitu rakan bisnes Kak Mas juga telah mengubatkan Nabila. Semasa di dalam surau, waktu mereka ni semua sedang pegang erat Nabila sebab dia tengah meronta-ronta sambil mengeluarkan suara yang dah garau, muka yang sangat pucat dan menakutkan, mata terbeliak dan biji mata dia bersinar. Sangat-sangat menakutkan muka Nabila masa tu. Yang lebih menyeramkan lagi, ketika sedang mengubat Nabila tu, tiba-tiba Nabila boleh pula menelentangkan badan dia, lalu kedua-dua tangan dia melekap di lantai dan berjalan dengan menggunakan tangan dan kaki di lantai. Korang boleh bayangkan tak? Lebih kurang macam dalam cerita munafik tu. Lama juga sebenarnya. Sewaktu proses mengubat tu, Nabila berjalan menggunakan tangan dan kaki yang melekap di lantai, manakala badannya pula dibengkokkan ke atas. Selesai jerawatan, mereka membawa Nabila masuk semula ke dalam bilik. Malam tu, semua kawan-kawan Kak Mas, termasuk Kak Mas juga, bergile-gile menjaga Nabila sebab risau kalau-kalau dia lari dalam keadaan yang tak sedar. Mereka pun sama-sama membaca Yasin sampai ke pagi. Walaupun Nabila dah diubati di surau, tapi sebenarnya bila dia balik aja ke bilik, makhluk yang ada di dalam diri dia tu tak keluar. Dia berlakon aja keluar masa tu, tapi sebenarnya dia ada lagi dalam diri Nabila. Dekat bilik, Nabila ni tenang aja, nampak aja diam, walaupun muka dia pucat, mata terbeliak dan bersinar. Tapi Kak Mas tahu, makhluk ni belum keluar lagi ni. Malam tu Nabila sibuk aja dia pegang tangan salah seorang rakan Kak Mas sambil cakap macam ni, "Jomlah pergi laut, jomlah pergi laut, jom." Sebenarnya makhluk tu yang ajak mereka ni pergi ke laut. Tak tahulah apa yang dia nak buat di laut. Kawan Kak Mas masa tu pun membalas, buat apa nak pergi laut malam-malam ni? Tak payahlah. Kawan Kak Mas tahu sebenarnya yang ada dalam diri Nabila tu bukan Nabila, tapi makhluk tu. Menurut kata Kak Mas, makhluk tu adalah salah satu daripada saka keturunan Nabila sendiri. Dan di samping tu, Nabila ni pun ada orang yang menghantar saka kepada dia. Dekat rumah, Nabila akan selalu sangat terdengar bunyi orang berjalan di keliling rumah dia, walaupun pada waktu malam. Sampai ke subuh, mereka semua berjaga untuk tengok-tengokkan Nabila. Takut-takut dia lari pergi ke laut pula malam tu. Alhamdulillah, Kak Mas kata esok paginya Nabila dah pulih dan mereka menjalankan training macam biasa. Kisah yang ketiga ini berlaku pada tahun 2014 di salah sebuah hotel yang terletak di Melaka. Menurut cerita Kak Mas, ada satu hari, Kak Mas dan keluarga dia pergi ke Kuala Lumpur untuk menghadiri training bisnes. Selesai je training bisnes malam tu, mereka bertolak balik semula ke Melaka. Ketika sampai di highway Air Keroh, waktu tu jam dah menunjukkan lebih kurang pukul 12 malam. Memandangkan perjalanan nak sampai ke rumah mereka masih jauh lagi, jadi keluarga Kak Mas bercadang untuk menetap di salah sebuah hotel yang terletak di Air Keroh pada malam tu. Dipendekkan cerita, Kak Mas dan keluarga dia pun check in di salah sebuah hotel yang terletak di Air Keroh. Malam tu, Kak Mas berkongsi bilik dengan mak dia, tapi katil mereka adalah berasingan. Sewaktu nak tidur, lebih kurang jam 1 pagi, Kak Mas cuba melelapkan mata dia sambil membaca selawat di dalam hati. Tapi tiba-tiba badan dia ni rasa macam sakit sangat dan bulu roma berdiri tegak. Sedang Kak Mas terlelap, Kak Mas dapat merasakan ada sesuatu yang pelik berlaku di hujung kaki dia. Korang boleh bayangkan tak?
tak? Kalau kita sedang baring, kita dapat rasa sebelah kita ni ada orang yang tengah berdiri. Macam itulah perasaan Kak Mas. Tengah-tengah tidur tu, dia terjaga dan dalam sama-sama cahaya, dia nampak di hujung kaki dia ada 2 orang lelaki yang memakai jubah putih dan berserban putih sambil dia tutup muka dia dengan serban dia tu. Sedang berdiri tegak dan memandang Kak Mas yang sedang tidur. Kak Mas kata, lelaki tu tak berapa tinggi sangat. Lebih kurang juga macam lelaki-lelaki Melayu. Cumanya, muka dia tak nampak sebab ditutupi dengan serban dia. Dalam hati Kak Mas, terkejutlah sebab dia nampak ada 2 orang lelaki berserban dan berjubah sedang berdiri di hujung kaki dia. Cepat-cepat Kak Mas terjaga dan bangun, buka lampu. Bila cahaya terang aja dalam bilik, dia tengok tak ada siapa-siapa pun. Yang ada hanya mak dia saja yang sedang tidur di atas katil. So, sebenarnya, siapa 2 lelaki yang Kak Mas nampak malam tu di hotel air keruh tersebut? Pengajaran daripada ketiga-tiga cerita ni adalah kalau kita singgah dekat mana-mana hotel, selalulah jaga adab, jaga diri dan mohonlah perlindungan Allah kalau di mana jua kita berada. Sebab kadang-kadang memang kita tak tahu apa sejarah hotel tu dan peristiwa apa yang pernah berlaku dekat situ. Sekian saja untuk episod kali ini. Sampai berjumpa lagi untuk bahagian seterusnya. Kepada yang berminat untuk berkongsikan kisah seram ataupun pengalaman berkenaan dengan alam gaib, boleh kongsikan di alamat email yang tertera di skrin ataupun di description. Yang masih lagi belum follow TikTok channel kami, jangan lupa untuk follow Alam Seperti Maya. Dan yang masih lagi belum subscribe, jangan lupa untuk tekan dulu button subscribe, turn on notification. Semoga berjumpa lagi untuk episod yang akan datang dan semoga anda semua terhibur. Bye-bye. Assalamualaikum. Ciao.